Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tahukah tuan-tuan? Ini satu soalan. Bukan test. Boleh jawab pun tak apa, tak boleh jawab pun saya nanti abang. Tahukah tuan-tuan apa akan jadi kepada lebah apabila dia sengat orang? Yes, dia akan mati. Within minutes dia akan mati. Sekong lebah, dia main sengat kita, tu dia punya jarum dia duduk di ujung badan dia tu. Dia sengat, dia cucuk kita, dia akan terbang. Sengat dia tinggal dekat kita. Dia terbang pi within minutes, dalam beberapa minit dia akan mati. Siapa yang menentukan peraturan ini? Allah Subhanahu wa taala. Allah, dia kontrol benda dalam dunia ni daripada sebesar-besar benda. Malapetaka besar yang nak jadi dalam dunia ni, gempa bumi yang nak jadi, tsunami yang nak jadi, di bawah kontrol Allah, sampai kepada lebah sekong diketik satu orang, lebah tu akan mati dalam beberapa minit, juga tertakluk di bawah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ini yang tersirat di sebalik ilmu tafsir Al-Quran, tuan-tuan. Bila kita belajar tafsir Al-Quran ni, dia nak bawa kita pergi sampai ke satu tahap kita sebut di mulut Allahu Akbar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Demikianlah cerita yang dikatakan lebah ini. Dalam 20,000 spesies ataupun 60,000 spesies ada di kalangan lebah itu, dia kata hanya 7 spesies sahaja yang menghasilkan madu. Kita pun tak tahu. Kita duk ingat kalau nama dia lebah, dia menghasilkan madu. Dah. Bukan semua lebah menghasilkan madu ni. Kalau kita duk baca yang kata madu lebah ini fihi syifa'un linnas. Pada lebah itu ada madu yang menjadi penawar kepada segala penyakit manusia. Nabi kata apa? Melainkan as-sam. Sam maksud dia apa? Mati. Madu lebah ni menjadi syifa, menjadi penawar kepada segala penyakit, melainkan mati. Mati tak ada ubat. Idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila detik kematian, tidak akan lewat, tidak akan awal, even 1 second. Itu tak ada ubat. Hang baik banyak mana pun, hang kawal macam mana pun, bila tempoh ajal habis. Kalau sakit baru sampai ajal, ubat dia banyak. Likulli da'in dawa. Nabi kata, bagi setiap penyakit aku sediakan dah penawar dia. Hampa kena cari. Dan atas bunga yang menjadi penawar ni apa? Dan atas bunga yang menjadi penawar ni ialah madu lebah. Bukan semua lebah menghasilkan madu. Dia kata daripada 20,000 spesies lebah itu, hanya ada 7 spesies sahaja yang produce madu, dia kata. Dan antara satu spesies dengan spesies yang lain tak sama. Lebah yang 7 last kali tu mata kunci tu last kali dia balik sama orang. Dia hantar pergi dia balik yang pergi ke Dubai tu ada di Palau Hotel tu. Begitu dengan sama kadang-kadang dalam Palau Hotel ada 2 motor boleh pakai sini. Boleh share kunci. Maknanya kata habis dah cari dia habis. Tu dia panggil habis cari. Habis
cerit, dia balik asas. Tak boleh pergi dah. Dia punya kecerdikan manusia ni dia ada limitation, dia ada limit dia ada batas dia. Sampai kan tu sebetul habis cerit lah. Allah Subhanahu wa taala Tuhan maha cerdik, maha kreatif. Dia boleh buat segala-galanya tanpa siapa boleh lawan dia. Berbagai-bagai spesies lebah, daripada ribu-ribu, puluh ribu spesies, 7 saja Allah bagi jadi lebah yang boleh hasilkan madu. Dan lebah-lebah yang menghasilkan madu ni rupa tak sama. Ada yang berbeza rupa, ada yang berbeza warna, ada yang berbeza jumlah madu yang dihasilkan. Nampak detailnya ilmu Allah ni, detailnya. Dia kata warna, dia kata ada lebah belang kuning hitam. Yang tu ramai duk ada kat belah ni. Lebah jenis belang kuning hitam. Ada lebah yang belang putih hitam. Itu kita tak ada nampak kot ni. Mungkin dia ada kot belah Czechoslovakia sana. Hak belang putih hitam. Ada lebah yang badan dia berbulu. Ada lebah yang tak ada bulu. Ada lebah yang bentuk badan dia bujung panjang. Ada lebah yang Allah jadikan badan dia bujung nak bulat. Ni di kalangan 7 spesies yang boleh menghasilkan madu ni. Dan di antara spesies-spesies tu pula ada yang dia boleh produce, yang dia boleh hasilkan madu di antara 1 ke 3 kilo saja setahun. 1 ke 3 kilo aja setahun, dia tak lebih. Macam orang paling terror boleh beranak 15 anak. Berapa sih? 22. Tuan Syed kita kata adik beradik dia, jangan main dengan dia ni. Satu ibu saya, 22 anak. Siapa boleh cerai angkat tangan? Ada yang Allah bagi macam tu. Lebah ada yang setahun habis dia punya usaha nak produce madu dia 1 ke 3 kilo. Ada 2 ke 5 kilo. Ada jenis yang 15 ke 25 kilo. Ada jenis 20 ke 60 kilo setahun. Ni manusia buat kajian tuan-tuan. Ini finding yang mereka dapat. Yang benda ni semua dia balik pergi kepada apa? Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang mencipta benda-benda ni dengan kepelbagaian benda ni. Maha suci Allah, maha besar Allah Subhanahu wa taala, Tuhan maha kuasa. Itu yang dia bagi tahu di sana tu. Dia kata apa? Dia kata bila kita buat kajian tentang benda ni, kita nampak kekuasaan Allah dan sifat wahdaniyatullah kita boleh nampak. Firman Allah, wallahu khalaqakum summa yatawaffakum. Yang ni dia habis cerita lebah, dia umai cerita lain pula. Dia nak masuk spesies lain pula. Dia cerita apa? Dia kata wallahu khalaqakum summa yatawaffakum. Dia beritahu lah ayat ni, dan bermula Allah Ta'ala itu Tuhan yang mencipta kamu. Daripada tak ada, Tuhan bagi kamu ada. Dan dialah Tuhan yang mematikan kamu apabila habis ajal kamu. Ajal ni maksud apa tuan-tuan? Ajal maksud dia tempoh. Ajal tu maksud dia tempoh. Satu orang kali tu dia habaq saya berita orang sakit. Saya jawab balik, saya kata syifa ajil. Syifa ajil maksudnya kesembuhan yang segera. Tapi kerana saya tulis tu syifa ajil, dia terkejut. Dia tanya saya balik. Dia kata, ustaz, syifa tu saya tahu penawang. Ajil tu apa? Ajal mati ke? Dia kata. Dia duk ingat saya minta supaya mati buang kawan yang sakit tu. Bukan. Saya kata bahasa Arab ni tu bahaya. Alif dengan ain makna utara dengan selatan. Bila kata ajil dengan ain maksudnya segera. Kalau ajal tu baru maksud mati. Bukan ain dengan alif. Alif jim lam. Ajal tu maksudnya tempoh mati. Oh, jadi doa bagi baik cepat. Okey, terima kasih ustaz. Dia suruh takut tuan-tuan. Bila tak tahu ni dia suruh jadi takut. Kan? Baik. So di sini dia nak beritahu apa? Wallahu khalaqakum summa yatawaffakum. Kamu Allah cipta dan Allah yang akan mematikan kamu. Tuan-tuan, kematian satu orang
Allah aja yang tahu macam mana. Kita tak tahu. Ni dalam seminggu ni, lu tengok dalam Facebook di Taiping baru ni, umur 70 lebih, Cina, umur 70 lebih, mati seorang-seorang dalam rumah. Dia penyakit prostat, duk pakai kampit ayam kencing, beg plastik, duk seorang, bini tak ada, anak tak ada, apa tak ada, duk dalam rumah seorang. Dia upah satu orang sebulan sekali mai cuci rumah dia, cuci luar-luar ni apa semak samun. Kebetulan hari kawan tu nak mai cuci, mai duk panggil-panggil, tak ada siapa respon, panggil-panggil tak ada siapa respon. Dia kata siapa? Kereta duk ada. Tak senang hati pergi buat report. Orang mai buka-buka tengok mati atas kaki. Forensik mai cek, kata dipercaya dia baru mati dalam beberapa jam saja. Nampak tuan-tuan? Itu habuan dia. Habuan dia. Anak boleh ada berapa orang pun, tapi nak habis kita tu tak tahu lagu mana. Anak ada tak ada, kita seorang tu tak tahu tuan-tuan, tak tahu. Jadi dah dekat nak keluar mai, dia hantar mai pula satu kejadian di highway utara selatan. Satu budak perempuan bawa proton perdana, tiba-tiba kereta pergi berhenti melintang macam tu. Satu orang lelaki keluar, lari masuk dalam semak. Macam tu punya kejadian jadi di tengah highway. Siapa nak sangka? Orang tengok nampak suspicious, nampak mencurigakan, berhenti tengok, rupanya perempuan dah kena kelak tengkok dalam kereta. Last keluar satu report, dipercayai yang buat tu adalah teman laki-laki dia. Budak ni budak student UiTM. Allahu Akbar. Tuan-tuan ni, ending ni, tak tahu macam mana ni. Kita tak boleh garanti, kata kita dengan ada family, kita dengan ada duit, kita dengan ada kenalan ramai, kita dengan kita garanti kita akan mati proper. Tak mesti, tuan-tuan, tak mesti. Tuhan punya aturan ni, Tuhan dah atur macam mana kita tak tahu. Dia nak bagi kita ni suami isteri, suami mati dulu tinggal isteri, isteri akhirnya mati seorang dalam rumah. Boleh jadi. Allah bagi kat kita anak ramai, akhirnya anak semua keluar piduk di manakah, tinggal kita seorang mati seorang. Boleh jadi. Ada yang mati jiran sebelah rumah, tuan-tuan, bau bad smell, bau busuk daripada rumah dia ni. Telefon tak ada jawab, tak ada respon. Kereta duk ada, rumah duk tutup, tapi daripada sehari ke sehari bau busuk makin kuat. Rasa tak senang, bagi tahu jiran balik ni, bagi tahu pakat duk mai tunggu depan rumah ni nak buat macam mana. Takkan kita nak pecah pintu rumah dia, apa mau pergi report polis. Polis mai buka-buka tengok mati 4 hari dah berulat dah. Ending hidup kita. Itu physical ending. Dari segi ending keagamaan pun kita tak tahu macam mana. Kita mati dalam keadaan cantik, kita boleh ingat kepada Allah, mulut boleh mengucap kata-kata, kita tak tahu tuan-tuan. Allah jadikan benda ni, tiap-tiap orang tak tahu dia punya ending masing-masing, adalah hikmah yang besar kepada kita semua. Dia suruh kita at any time mesti get prepared, get ready. Bila pun Allah nak switch off kita dalam keadaan ready untuk nak menghadap dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Tuhan sebut wallahu khalaqakum summa yatawaffakum. Tuhan cipta kamu, Tuhan yang akan mematikan kamu. Macam mana? Tuhan saja yang tahu. Kemudian memati Allah akan kamu apabila sampai ajal kamu. Wa minkum man yuraddu ila arzalil umur. Tuhan duk cerita ni. Tuhan duk cerita tentang habuan masing-masing orang yang tak tahu macam mana. Di kalangan manusia ini ada mereka yang dikembalikan pada sehina-hina umur tua dan nyanyuk. Ada. Itu sebab tuan-tuan, kalau Allah bagi kita ni hidup, dia bagi kita sakit seminggu jalan cantik. Kalau boleh pilih, kita nak minta macam tu dekat Tuhan. Tak semua orang dapat macam tu. Ada orang Tuhan drag dia. Tuhan drag dia 5 tahun bedridden, tidur atas katil kerah kediang 5 tahun, tidak boleh urus diri sendiri. Kalau bini masih ada, harap bini tolong tengok. Kalau suami ada, harap suami tolong tengok. Kalau anak-anak ada, harap anak-anak tolong tengok. Bedridden 5 tahun, pakai pampers 5 tahun, nak bangkit mandi tak boleh 5 tahun, tak kenal orang mai ziarah 5 tahun. Ada orang Allah sebut dalam ayat ni, wa minkum man yuraddu ila arzalil umur, dan di kalangan kamu ada yang kami kembalikan dia ke sehina-hina umur tua, bahkan sampai nyanyuk.
Tuhan bagi macam tu. Habuan ni kita tak tahu. Tidak ada seorang boleh cakap bersiang, boleh buka kancing baju, boleh pukul dada tentang ending hidup dia, tentang kesudahan hidup dia. Tak boleh. Pasal dia pun tak tahu macam mana. Ada yang Allah bagi kat dia cantik. Satu family ada 5 orang, 5 bagi mati sekali kapal terbang crash. Alhamdulillah. Siapa tak gaduh sakit kepala pasal siapa? Semua sekali jalan. Alhamdulillah. Benda ni tak boleh minta, Allah bagi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ada yang Allah tarik umur sampai 80, sampai 90. Allah bagi dekat dia penyakit Alzheimer's disease. Alzheimer's ni apa dia, tuan? Penyakit neuro. Penyakit yang melibatkan saraf. Tiba-tiba tak lalu makan, tiba-tiba dia kesit. Tahu kesit? Dia kecut. Tiba-tiba dia main Parkinson. Ini semua penyakit neuro, penyakit melibatkan saraf. Dia main Parkinson, pegang benda ketak-ketak tumpah. Dia main macam tu dulu. Lepas tu badan kau duk kecil, kau duk kesit, bercakap dah apa dah. Dan Alzheimer's disease ni dia tak kenal orang, dia lupa. Baru tak syat orang abang lupa. Dia main satu tahap, bini dia hadut jaga dia selama dia sakit 5 tahun, dia tak kenal. Bini ni keluar air mata derai, abang saya ni, abang saya. Hang siapa katanya? Tuan-tuan, habuan dia Allah bagi kat dia macam tu. Wal-'iyazubillah. Semua benda ni tujuan Allah satu aja. Dia nak bagi kita insaf. Dia nak bagi kita insaf. Insaf ni maksudnya apa? Selama hidup, selama sehat, kita jadilah satu orang yang semua orang sayang kita. Kalau ditakdirkan ending kita macam tu, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun kita jadi suami dia, kita suami yang penyayang, sampai kita jadi macam tu 10 tahun, dia jaga kita dengan penuh kasih sayang. Pasal apa? Pasal dia mengenangkan 50 tahun kita jadi orang yang penyayang dekat dia. Allah nak bagi tu kat kita, bagi pengajaran tu dekat kita. Tak usah sombong, tak usah bongkak, tak usah semua benda tak elok ni. Pasal apa? Pasal satu hari kita berharap kepada bantuan orang untuk nak bantu kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Tuhan kata ada di kalangan kamu man yuraddu ila arzalil umur, yang aku drag dia, aku lanjutkan umur dia sampai tua nyanyuk. Firman Allah, likaila ya'lama ba'da ilmin syai'a, supaya apabila dia nyanyuk, dia tidak tahu kemudian daripada tahu akan sesuatu itu seperti kanak-kanak. Daripada satu orang dia yang memory cukup bagus, tiba-tiba zero memory dia, kena format kosong balik, tak ada apa. Kita duk guna komputer tu, kita belajar benda ni, kosong memory dia. Daripada dia satu orang yang cukup ingat, tuan-tuan, numbers dia boleh ingat, numbers. Anak dia ada 6 orang, tiap-tiap seorang punya IC number dia ingat. Nombor telefon tak payah store dalam memory phone, semua dua ada dalam kepala dia. Abang ya, ni long yang nombor berapa, terus bagi nombor rumah, nombor telefon tangan, nombor kereta, nombor IC, semua dua ada dalam memory dia. Satu masa dulu dia main, satu masa dia tak sembahyang lagi, dia kata dia sembahyang dah. Dia sembahyang dah, dia kata dia tak sembahyang lagi. Dia jadi macam tu, tuan-tuan. Habuan Allah bagi kepada sesetengah manusia. Benda ni semua Allah nak suruh kita insaf. Betapa lemahnya kita ni manusia, kita mengharapkan kepada belas kasihan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia seperti kanak-kanak, lupa semua kerja apabila dah terlampau tua, melainkan orang mukmin yang soleh. Itu dia beritahu. Melainkan orang itu orang mukmin yang soleh, yang faham Quran, tiada jadi ia arzalil umur, ataupun nyanyuk itu tidak jadi. Tuan-tuan, ada orang dalam hidup dia khatam Quran 2 minggu sekali. Dia khatam Quran 2 minggu sekali khatam.
2 minggu duk ada berapa? 14 hari. Maknanya lebih kurang dia baca sehari berapa juzuk? Lebih kurang sehari 2 juzuk. Mustahilkah kita nak baca 2 juzuk sehari? Mustahilkah? Tak mustahil kalau kita baca. Kalau tak baca, mustahil lah. Kalau kita jenis tak baca Quran, mustahil lah. Sebulan Ramadan 30 hari atau 29 hari pun tak cukup. Tak ada nak khatam. Tapi ada orang yang Allah bagi dekat dia 2 minggu dia sekali khatam. Di antaranya siapa tuan-tuan? Al-Fadil Al-Marhum, Allah yarham, Datuk Hashim Yahya, bekas mufti wilayah Persekutuan dulu. Isteri dia cerita 2 minggu dia sekali khatam. Dan Allah bagi dekat dia, dia sakit, dia macam koma 2 tahun ke apa dia koma. Tapi sebelum tu dia satu orang yang 2 minggu sekali khatam Quran. Every sembahyang waktu habis dia baca Quran. Tak ada apa nak buat, dia baca Quran. Kita tak ada apa nak buat, cek WhatsApp, kita cek Facebook, dia ada juga phone, guna juga, tapi dia ada masa dia, ada waktu dia saja. Dia nak tengok benda-benda tu. Ada waktu habuan dia nak bawa menghadap Allah. Tuan-tuan, itu anugerah Allah. Allah bagi pada orang yang bersungguh-sungguh nak benda tu, Allah bagi ke dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kata setengah ulama, tubuh manusia naik sampai 33 tahun, habis muda dan habis kuat. Dia kata ini, dia sebahagian ulama dia bahagikan manusia macam tu. Umur 33 daripada teenagers, daripada umur belasan tahun habis sekolah, katalah 17, 18 sampai 33 tu, itu tengah muda, tengah kuat. Sampai 33 itu tengah muda, tengah kuat. Ada yang tengah cerodong, ada juga. Sampai 33 tu dia tengah cerodong, ada juga, dia kata. Dan bertambah akal, yakni matang dan tiada kurang kuat sampai umur 40 tahun. Bila dia mai 33 sampai 40, 33 sampai 40, itu time sudah matang. Itu time otak sudah matang dan kuat masih ada. Cicah umur 40, matang, kematangan ada, fizikal kekuatan ada, dia kata. Daripada 40 sampai 60 kurang, akal tidak kurang. Ini sebahagian ulama kata. Bila sampai umur 40 sampai 60, kematangan masih ada, kuat dah kurang sikit dah. Dia nak main 50, 60 tu kuat kurang dah, tapi kematangan masih ada lagi. Daripada 60 sampai 75, dan kata qil, sebahagian ulama kata sampai 80, dan kata qil, kata setengah ulama kata sampai 90. Daripada 60 dia nak pi sampai 80 misalnya. Akal kurang, nyanyuk sudah datang, arzalil umur sudah datang. Dia main macam tu. Bila 60 naik ke atas, nanti dia main macam-macam lah. Masa tu dia main lah, dia main lutut, naik tangga bunyi keriak, 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 dia bunyi gitu. Naik tangga dia bunyi gitu, keriak, keriak, keriak. Mula duk cari apa bunyi, cari rupanya dalam lutut dia. Dalam lutut dia. Dia pergi di hospital, abang kat doktor, dia kata ada something funny, dia kata. Dia tunjuk kat lutut dia. Doktor kata, Haji umur berapa sekarang? Saya baru 70. Baru 70. Dia kata, ini memang 70 punya cerita, dia kata. Saya pakai cermin mata, tuan kan. Bila dia main umur 40 itu ni, pakai cermin mata tak boleh baca. Buang cermin mata boleh baca. Kata awak dia jadi macam ni. Dulu kita tengok tak nampak, kita pakai cermin mata kita nampak. Dia main umur 40, pakai cermin mata pula dah tak nampak. Buang cantik pula. Itu sebab tuan-tuan tengok ada setengah orang bila dia mengajar, dia bercakap dia pakai cermin mata. Bila dia baca dia buang cermin mata. Sekali dia langut dia pakai cermin, ganggu betul Rupanya bila saya pergi dekat apa nama ni, pakar mata ni,
Tu abah pasal apa? Saya reading ada masalah. Dia kata, masalah macam mana? Saya kata, bila saya buka spek clear, bila pakai dia jadi kelabu. Tapi mau tengok jauh kenapa? Dia kata, you sekarang umur berapa? Masa tu lah. Saya kata 40 lebih. Ini penyakit 40 lebih lah. Oh, 40 lebih penyakit. Nah, dia kata ini biasa. So you kena buat apa? Dia panggil bifocal. Kena buat bifocal. Kalau dulu punya cermin mata dia ada petak kat bawah ni macam cermin mata Mao Zedong tu. Kalau ni dia tak nampak petak tu, tapi ada dalam cermin mata kita ni, dia ada di bawah ni habuan reading, atas habuan tengok jauh. Kena buat yang tu. Oh, kita kata kalau tak buat you kena buka spek lah. Bila baca you buka spek, bila tengok orang you pakai spek. Kalau you payah-payah you gantung tali tu, dia kata. Dia kata ni nampak nak jadi profesor. Gantung tali. Susah nampak tuan-tuan, umur duk naik ni dia duk main lah. Tak apa buat. Bila buat dua ni bifocal, satu untuk reading, satu untuk tengok jauh, dia jadi lagu mana pula. Bila kita mula-mula pakai, longkang jauh lagi kita langkah dah. Ini semua penyakit orang tua-tua. Bila jadi lagu tu, baru kita tahu sudah tua rupanya aku ni kan. No, longkang jauh lagi kita tengok, kita tak boleh nak arah, kita langkah jauh jatuh longkang lah. Bila longkang tu jauh lagi. Oh, sementara nak boleh baru boleh pakai. Lah tak apa dah kan. Nak cerita kata benda ni semua ni, peraturan ini siapa yang buat? Allah buat. Tujuan dia apa? Dia nak bagi tahu kata hang tua dah. Antu duduk perasaan mudah. Dia nak abang yang tu. So signal tu Tuhan bagi, kita pun admit, kita pun mengaku betul aku dah tua dah. Ini cerita dia. So firman Allah, innallaha alimun qadir, bahwasanya Allah Taala itu Tuhan yang amat tahu lagi amat kuasa atas tiap-tiap sesuatu yang dikehendakinya. Dan Allah Maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu yang dikehendakinya. Wallahu a'lam. Kita berhenti tentu. Lepas ni dia akan mai wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizqi. Lepas ni ayat yang akan datang Allah nak cerita dekat kita bahawa Allah Subhanahu wa taala sengaja, Allah Subhanahu wa taala dia sengaja jadikan manusia ini berbeza-beza rezeki masing-masing. Allah saja buat macam tu. Tuan-tuan, kalau kita ke anak pinak kita, keturunan kita ke, dia ngaji tak boleh misalnya, Allah sengaja adakan golongan ini supaya struktur masyarakat ni cantik. Sebab dia komplement, saling lengkap melengkapi. Kalau semua pandai, hospital tu penuh dengan doktor pakar. Sampah kita di rumah tak ada orang angkat. Pokok-pokok lalang tinggi tak ada orang nak potong. Allah buat manusia ni bagi jadi berbagai-bagai peringkat, dia punya akal, dia punya apa. Allah buat benda ni nak bagi jadi cantik. Bukan kata orang yang potong rumput tu hina dah. Tapi Allah jadikan dia macam tu, nak letak dia di situ. Dia mencari pahala cara dia. Dia mencari pahala cara dia. Dia kerja bahagian duk kutip sampah buang, dia cari pahala cara dia. Tapi dengan adanya dia komplitkan masyarakat ni. Ada macam-macam orang dengan macam-macam peringkat dia. Cuma Allah suruh kita ni buat apa? Hormat menghormati. Walaupun Allah bagi kat kita cerdik pandai, kita pergi jadi doktor pakar. Ada orang tuan-tuan bukan doktor pakar satu bidang je, dia buat berbagai bidang kepakaran. Ada. Dia buat spesialis dia yang pertama, dia buat dalam bidang ortopedik. Dia pergi buat pula lagi satu spesialis eye spesialis mata. Dia tu saja ada dua kelayakan. Dia spesialis di dalam dua bidang. Ada manusia yang Allah bagi kat dia macam tu. Ada manusia terkeluar terus daripada bidang asal dia. Dia doktor pakar. Dia pakar apa? Dia pakar anestetik. Duk bius orang, dia pakar bius. Tiba-tiba dalam masa yang sama pergi ambil kelas belajar law, sampai buat chambering, sampai jadi lawyer. Dia pakar di hospital dan dia juga ada lesen untuk nak praktis undang-undang. Dia buat macam tu.
Dia buat satu bidang pi utara, satu bidang pi selatan. Dia tak ambil bidang yang berdekatan. Dia ambil bidang macam tu. Allah bagi dekat dia. Cerdik ni sampai tahap tu. Ada orang yang buat PhD sampai 3. PhD dia yang mula dalam bidang chemistry. Dia pergi buat pula PhD yang kedua dalam bidang sosiologi. Dia pergi buat pula PhD yang ketiga dalam Islamic Studies. Masya Allah tuan-tuan. Ada orang Allah bagi cerdik sampai macam tu. Allah bagi dekat dia macam tu, orang lain Allah bagi macam-macam lain. Macam mana kita tahu kata Allah atur benda ni? InsyaAllah ayat yang akan datang, dia kata wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizqi. Tuhan kata, dan Allah Tuhan yang melebihkan setengah kamu atas setengah yang lain dari segi rezeki. Satu kawan saya, profesor, doktor PhD, lecturer di universiti. Satu hari kami tengah duduk sembang, mai satu budak muda lagi. Mai jumpa, tegur, salam apa semua bagus. Budak tupi. Dia kata kat saya, tu anak murid saya dulu tu, dia kata. Oh, di mana? Dia kata di universiti, dia kata. First degree aja, dia kata. Buat first degree aja, tak ada masters, tidak ada PhD. Basic degree aja, bachelor saja. Ustaz tahu dia kerja apa lah ni? Saya kata tak tahu. Dia kerja dengan international company. Dia kerja dengan international company. Berpindah-randah dari satu negara ke satu negara. Ikutlah company tu hantar dia pergi station di mana, dia duduk situ 5 tahun. Complete 5 tahun, company tu akan hantar dia pergi duduk di mana, duduk 5 tahun. Ustaz tahu gaji dia berapa? Saya kata, you kena bagi tahu lah, jangan duk tanya saya dulu tu, takkan nak suruh saya teka. Kan? Berapa? 60,000 Ustaz duit kita. 60,000 sebulan. Saya pun tak sampai 10 hari, dia kata. Nampak tuan? Kawan ni mengaji sampai 2 orang pun. Nak dapat PhD tuan-tuan. Masuk Viber kena tendang beberapa kali. Sampai nak bebai dah dengan examiner, dengan supervisor, macam nak bebai dah. Buat beberapa itu sobat lagu ni. Aku dah buat macam hang sobat, hang kata tak betul lagi. Masuk pergi duk tendang keluar, masuk pergi duk tendang keluar. Dia nak main 3 suku dah. Nak dapat PhD tu. Dapat PhD, baru nak dapat doktor di depan. Dengan duk buat research lagi, dengan duk buat journal lagi, dengan duk buat macam-macam lagi, tulisan akademik dan sebagainya. Nak dapat profesor madya, associate professor, nak pulun lagi, nak dapat full professor, profesor doktor. Punya susah payah. Budak ni main mengaji kat dia, ijazah pertama aja. Pergi kerja dengan company apa ke, gaji 60,000. Dia kata, tengok Ustaz, kalau nak ikut bebai ni, bebai lah, dia kata. Tak berhenti. Tak berhenti. Siapa yang buat benda ni semua? Allah Subhanahu wa ta'ala buat, dan Allah beritahu dalam Quran. Memang Allah buat macam tu. Redha dengan apa yang ada. Redha. Allah bagi dekat kita macam ni, Allah bagi kerajinan dekat kita, dengan kerajinan itu kita buat PhD. Alhamdulillah. Budak ni Allah bagi dia takat-takat first degree saja. Tapi mungkin dia PR dia bagus, dia usaha pergi cari peluang sana sini, ada opportunity dia grab ambil dan sebagainya, akhirnya Allah buka rezeki dekat dia. Allah atur benda ni. Apa yang dia dapat kita jangan dengki, apa yang ada kat kita kita syukuri. Islam nak suruh kita jadi orang macam tu, harmoni dunia ini. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه
وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.